82 kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 16,558 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut 71 adalah kes tempatan, manakala 11 kes import. Sementara itu, 3,872 ujian makmal dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. Manakala kadar kes positif 2.1%. Sementara itu, 492 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 44 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 15,964. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 10.2%. Sehingga 31 Januari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin 94.8%, untuk dua dos vaksin 94%, sementara 40.5% bagi penerima tiga dos vaksin. Dalam pada itu, satu denda kompaun dikeluarkan bagi sukatan pergerakan yang dijalankan dari pukul 12.30 malam hingga 4 pagi. Biro Kawalan Narkotik BKN teruskan lagi operasi iSibling dengan menahan individu-individu yang didapati mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah keluarga yang telah ditahan oleh BKN sebelum ini. Operasi adalah kesinambungan kepada operasi iSibling yang telah dijalankan pada bulan Disember 2021 yang lalu. Serbuan yang dijalankan secara serentak pada 10 dan 11 Januari 2022 di 5 buah lokasi di daerah Brunei dan Muara, iaitu di Kampung Lambak Kiri, Kampung Perpindahan Mata-Mata, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan, Kampung Terunjing, Kampung Lupak Luas dan Jalan Singa Menteri di daerah Belait telah berhasil menahan 26 orang termasuk 21 orang lelaki dan 5 perempuan berumur di antara 20 ke 54 tahun. Dalam operasi tersebut, BKN telah berjaya merampas dadah jenis syabu seberat 18 gram, wang tunai berjumlah RM288, alat timbangan digital, alat-alat perkakas untuk menghisap dadah dan sebuah kereta. Individu-individu yang ditahan merupakan ahli-ahli sindiket yang berperanan sebagai penjual dadah kecil-kecilan atau pusher dadah dan runner kepada ketua sindiket yang telah ditahan pada bulan Disember 2021. Dua orang yang ditahan di Jalan Singa Menteri daerah Belait iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan merupakan pengedar yang membekalkan dadah kepada pengguna-pengguna di daerah Belait. Tangkapan lelaki ini adalah adik kepada suspek utama operasi Black Widow yang juga telah ditahan oleh BKN. Turut ditahan beberapa individu yang merupakan pelanggan dadah kepada suspek-suspek tersebut. Kesemua tangkapan akan disiasat di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 dan perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012. BKN turut merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan dan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi ini. Masyarakat Tionghoa di negara Brunei Darussalam hari ini meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Sambutan tersebut merupakan amalan budaya zaman berzaman dalam mengukuhkan persaudaraan dalam kalangan keluarga dan sahabat. Biarpun sambutan diadakan secara sederhana dengan mengamalkan norma baharu, ia tidak menjejaskan kemeriahan sambutan. Malah, penjagaan kesejahteraan dan kesihatan setiap ahli keluarga menjadi fokus utama semasa perhimpunan keluarga. Dengan hanya mengundang ahli keluarga terdekat, sambutan dipastikan mematuhi langkah-langkah pengawalan COVID-19 dan prosedur operasi standard SOP di bawah garis panduan perkumpulan ramai semasa fasa awal endemik yang dilaksanakan pada masa ini.
we are very grateful to the government, and also of course, we have to follow the SOP set up by the Ministry of Health, and I'm glad that my family members still can celebrate together. We all have to do our part, for the safety of the nation, and not just rely on our government to take care of us. I'm very blessed, right, to be able to this year celebrate with the family. Dengan adanya SOP ini, everyone gets to, gather with the families. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui unit belia bahagian Imarah mengadakan acara membaca ratib al-atas dan doa menghindari penyakit COVID-19 bagi belia dan belia wanis masjid. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Masjid Kampung Selangan, daerah Tempurung. Aktiviti bulanan itu disertai kira-kira 30 belia dan belia wanis selain sebagai amalan dan usaha untuk melindungi diri dan negara Brunei Darussalam daripada sebarang wabak COVID-19. Pembacaan ratib al-atas ini juga akan lebih memantapkan lagi akidah kerana ia mengandungi ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, zikir dan doa. Jika kita selalu mengamalkan ratib al-atas ini, ia dapat memabulkan doa kita ni. Yang kedua, dapat mendekatkan diri kita ni kepada Allah. Dan segala hajat kita ni akan mudah terkabul. Dan ia juga merupakan salah satu pelindung untuk diri kita ni semua. Dan ratib al-atas ini juga dapat membuatkan kita ni lebih tenang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, dapat menguatkan iman kita ni. Sebagai inisiatif bagi memberi pendedahan kepada masyarakat untuk menjaga kesejahteraan alam sekitar, Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara PPDBM petang tadi mengadakan aktiviti rekreasi bagi anak-anak yatim rancangan Perumahan Negara Pancur, Mengkubau. Aktiviti diadakan di Tasik Tang Selangan, Kampung Tungku. Sebelum aktiviti bermula, diadakan penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim yang terpilih. Acara diisi dengan aktiviti berkayak. Aktiviti rekreasi berkenaan diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP dan garis panduan kesihatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Selain menjaga kesejahteraan alam sekitar, aktiviti juga merupakan salah satu program kemasyarakatan PPDBM. Di sungai seperti dijeram di Tumburong. Pandai-pandai berenang. Curiga terhadap sebuah kereta yang diletakkan di bahu jalan di kawasan perumahan Kampung Bukit Sibanging. Keanggotaan pegawai penyiasat daripada Balai Polis Muara Pasukan Polis Diraja Brunei mendapati tersimpan sejumlah bungkusan dipercayai barang tegahan. Hasil siasatan awam menemukan 13 bungkusan meliputi 160 botol minuman keras pelbagai jenama. 10 unit dan 130 paket peralatan dipercayai digunakan bagi penggunaan rokok elektronik. Juga menjalankan pemeriksaan ke tempat kejadian Jabatan Custom dan Excise Diraja. Sebarang maklumat mengenai kegiatan jenayah ramai disuruh menyalurkan dan mengungsikannya kepada pasukan Polis Diraja Brunei di 993 atau mana-mana balai polis berdekatan. $35 panggilan kecemasan pokok tumbang diterima di seluruh negara oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat pada bulan Januari 2022. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, dari keseluruhan panggilan, 25 daripadanya diterima di daerah Brunei dan Muara, 5 di daerah Belait, 2 di daerah Tutong, sementara 3 panggilan dicatatkan di daerah Tempurung. Kejadian terbaru adalah insiden pokok tumbang berukuran 12 meter panjang di jalan raya berdekatan Kampung Batong yang melibatkan 4 anggota bomba dan sebuah jentera dari Balai Bomba Pengkalan Batu. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa berlaku. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini dan mengelakkan kejadian pokok tumbang di kawasan rumah, orang ramai disaran untuk mengelakkan penanaman pokok terlalu dekat dengan rumah. Sebarang insiden kecemasan, hubungi talian kecemasan 995.
Muzik merupakan salah satu cabang cerminan budaya sesebuah masyarakat. Kerana itu penting untuk penggiat seni meletakkan bukan sahaja hati dan rasa dalam muzik mereka, tetapi juga nilai budaya yang sekaligus menjadi penyumbang dalam pembangunan industri dan boleh dijadikan sebagai salah satu kerjaya. Muhammad Zaid bin Haji Zaini, pemilik bersama Revolution Records, ketika ditemu bual RTB berkata, minat dalam industri seni bermula sekadar untuk berhibur, akan tetapi lama-kelamaan menjadikannya sebagai karier. Jelasnya, bermula dari itulah tertubuhnya Revolution Records. Secara pelan-pelan kami menerima tempahan macam seperti sesi latihan muzik, mencipta dan membuat rakaman lagu untuk siapa saja yang memulakan khidmat kami inilah. Awak Muhammad Zaid juga menyarankan belia-belia di negara ini untuk terus berusaha dan sabar jika ingin kekal bertahan dalam bidang keusahawanan. Jelasnya, menjalankan sesuatu perniagaan bukanlah suatu perkara yang mudah tanpa ada semangat yang jitu. Nasihat saya untuk belia-belia di luar sana yang berminatkan berbisnes, jangan pernah give up walaupun pada awalnya susah menjalankan perniagaan. Yang penting terus berusahalah, tawakal dan fokus menjalankan sesuatu pekerjaan.